Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Thumma amma ba'. Kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Ilmul Iman oleh Syekh Abdul Majid Aziz Az-Zindani hafizahullah. Kalau pengajian yang lepas kita dah sebut mengenai peringkat-peringkat ahli iman ataupun orang yang beriman ni ada peringkat ataupun sama je semua. Adakah semua orang yang beriman ni sama darjat, sama pangkat, sama peringkat? Itu kita sebut. Jawapan dia ada banyak peringkat. Orang beriman ni ada banyak peringkat. Dari mana kita tahu orang beriman ni ada banyak peringkat? Daripada hadis Nabi SAW. Bila Nabi sebut al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 lebih ataupun 60 lebih cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling baik sekali ialah sebut la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah sekali adalah kita membuang kotoran ataupun apa-apa sahaja yang menyakitkan daripada jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu juga sebahagian daripada iman. Daripada hadis ni kita dapat tengok, kita dapat nampak bahawa iman ni ada 70 lebih ataupun 60 lebih. Dia ada dua riwayat, ada 60 lebih, ada yang 70 lebih. Mula-mula Nabi SAW bagi tahu 60 lebih. Lepas tu kali kedua Nabi tambah lagi jadi 70 lebih. Maksud dia kalau siapa yang dapat buat semua sekali cabang-cabang ni, maka iman dia lebihlah daripada iman orang yang buat kurang. Itu maksud hadis ni. Jadi kita dah sebut juga dalam mukadimah pengajian kitab Ilmu Iman ni, bahawa iman tu dia bukan semata-mata dalam hati. Sebab apabila Nabi SAW sebut kat sini, 3 terus Nabi bagi. Yang paling baik sekali Nabi kata qaul, sebut la ilaha illallah. Bermaksud apa? Iman ni juga mesti ada daripada lidah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah sekali kita buang sampah daripada jalan. Buang sampah dari jalan ni apa? Perbuatan tangan kan? Jadi perbuatan tangan pun termasuk dalam iman juga. Wal haya' syu'batun minal iman. Malu pun sebahagian daripada iman. Malu ni kat mana? Dekat dalam diri kita. Malu ni tak nampak. Malu ni nampaklah dia punya kesan dia, tapi perasaan malu tu tak nampak. Jadi malu ni perbuatan dalaman. Jadi tiga-tiga ni adalah iman kalau mengikut syarak. Jadi yang pertama beriktikad di dalam. Yang kedua sebut dengan lidah. Yang ketiga beramal dengan anggota badan yang lain. Okey. Jadi siapakah orang yang paling tinggi sekali iman dia? Dalam banyak-banyak mukmin, siapakah mukmin yang paling tinggi iman dia? Yang ni tak ada siapa bincang panjang. Jawapan dia ialah para anbiya dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran dalam surah An-Naml, Allah kata qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Katakanlah alhamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah, dan selawat dan salamlah ke atas hamba-hambanya yang terpilih. Itu Allah sendiri yang pilih. Jadi bila ada orang yang Allah pilih ni, maksud dia pangkat dia tinggi ya. Dan Allah juga sebut Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu di mana Allah letakkan dia punya risalah dia. Di mana, siapa yang Allah berikan risalah dia. Jadi para rasul yang mendapat risalah ni, dia ada pangkat tertentu. Sebab Allah pilih dia dan Allah tahu siapa yang Allah nak pilih. Itu dalam surah Al-An'am 124. Dan ayat yang kita pernah sebut sebelum ni mengenai Nabi Ibrahim AS. Bila Nabi Ibrahim, Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ard. Dia punya petunjuk dia di akhir ayat ni, waliyakuna minal muqinin. Nabi Ibrahim ni menjadi orang yang muqin. Kita sebut muqin ni maksud dia apa? Asal dia pada perkataan yakin. Tapi kalau yakin biasa je lah. Waliyakuna minal yaqinin, orang biasa lah. Orang biasa pun boleh yakin juga. Tapi para anbiya ni apa beza dia? Dia muqin. Dia bukan yakin saja, dia muqin. Muqin ni maksud dia apa? Dia boleh yakinkan orang sekali. Dia yakin dan meyakinkan orang. Macam kita lah. Kita semua masa sekolah dulu kita belajar macam-macam. Belajar bahasa Melayu, belajar matematik. Tapi kita boleh ajar balik matematik tu kepada orang? Boleh tak kita ajar? Beza antara orang yang tahu boleh buat dan orang yang tahu boleh buat dan boleh ajar sekali.
Dan juga beza juga orang yang tahu dan faham pula. Dia boleh ajar sebab dia faham. Maksud dia pusinglah formula matematik itu kat mana pun, dia boleh tahu, oh ni salah ni, sebab formula dia salah sikit kat sini. Kalau salah kat sini maksud dia akan lari. Oh, dia boleh terangkan pula. Jadi orang yang faham dan boleh terangkan balik tu lebih tinggi daripada orang yang faham tapi tak mampu nak terangkan balik. Jadi Nabi Ibrahim AS, Allah sebut waliyakuna minal muqinin. Maksud dia bukan Nabi Ibrahim je yang ada, tapi para anbiya semuanya mampu meyakinkan orang lain. Jadi dalam banyak-banyak para anbiya, dalam banyak-banyak para nabi ni, siapa nabi yang paling mulia? Siapa nabi yang paling tinggi? Kita selalu sebutlah, nabi yang paling tinggi adalah nabi kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut, wallahi inni la'alamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah. Akulah yang paling mengenali Allah dan akulah yang paling takut kepada Allah. Nabi pernah puji diri sendiri ni dalam konteks bukan nak puji itu nak bangga diri, tapi puji itu nak suruh orang ikut dia. Tu. Dan kalau macam kita tengok para anbiya ni, beza dia antara para anbiya, walaupun ada setengah-setengah orang tu duduk rapat dengan para anbiya ni, tapi dia punya keimanan dia tu tak sampai tahap para anbiya. Kita ambil contoh cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni antara nabi yang kita gelar ulul azmi, sebab dia ni banyak ujian, banyak rintangan. Dan juga kisah Nabi Musa ni, kalau kita nak tengok, sebenarnya dalam banyak-banyak para nabi ni, kalau kita hafal nama Nabi 25 Rasul tu kan, 25 Rasul ni bukan semua Rasul ni dia punya ujian dia tinggi. Ada Rasul yang ujian dia hebat sangat, kita tengok, hebat ujian dia ni. Ada Rasul yang cerita dia satu je ataupun dua je, tak cerita pun apa ujian dia. Contoh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ni dia punya ujian dia adalah dia ada sakit, ada penyakit. Dia ada penyakit, lepas tu tak boleh nak keluar dekat orang semua. Jadi dia ada banyaklah kisah-kisah dia. Tapi cerita Nabi Ayub ni walaupun kita tengok, beratnya sakit dia. Kalau kita hari ni jumpa orang yang sakit kronik lah, daripada kecil dia sakit kronik sampai dia besar, kita tengok dia, ini orang yang ujian dia Masya Allah, Allah Ta'ala bagi dia ujian, nak menunjukkan kata ujian ni berat lah. Kalau kita Nabi-Nabi macam ni yang kita nak cerita banyak kali supaya kita dapat pengajaran. Tapi tak, Nabi Ayub ni Allah cerita sekali je dalam Al-Quran. Tapi Nabi apa yang Allah cerita banyak-banyak kali dalam Al-Quran? Al-Quran ni ada 30 juzuk. Al-Quran ni ada berapa juzuk? 30 juzuk. Start daripada surah Al-Fatihah, lepas tu Al-Baqarah pula, juzuk Al-Baqarah tu apa ni, sayaqulu sufaha. Lepas tu juzuk ketiga tilka rusul, lepas tu lantana, semua sekali tu juzuk-juzuk semua tu. Dalam setiap juzuk Al-Quran ada cerita Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dengan siapa? Sama ada dia berdepan dengan pemerintah di zaman dia iaitu Fir'aun, ataupun dia berdepan dengan kaum dia iaitu Bani Israel. Jadi Nabi Musa Allah ceritakan setiap juzuk. Apa signifikan dia? Apa kena mengena Nabi Musa tu dengan kita? Jawapan dia sebab kisah Nabi Musa ni, dia punya keadaan kisah Nabi Musa ni akan berulang-ulang dari dulu sampailah ke hari akhirat. Nabi Musa ni yang pertama dia berdepan dengan pemerintah sampai bila-bila pun ada. Kita tengok hari ni dekat Mesir tak habis-habis lagi. Dekat Mesir pemerintah dia daripada zaman Nabi Musa dengan Fir'aun, hari ni pun anak-anak Fir'aun je. Dekat Mesir tak habis-habis. Pemerintah dengan pendakwah ni tak akan habis dia punya pertikaian, pertelingkahan. Yang kedua, berdepan dengan masyarakat pula. Nabi Musa dengan siapa? Dengan Bani Israel. Banyak tanya. Contohnya macam Nabi Musa suruh dia sembelih lembu. Suruh sembelih lembu je pun. Macam kita cakap kat masjid, saya bagi duit sikit ni, tolong sembelih lembu satu. Dah pergi cari lembu sekejap, sembelih habis cerita. Tapi Bani Israel buat apa? Dia kata, takkan Allah Ta'ala suruh buat macam ni. Macam kita ni siapa-siapa pula, bagilah tugas yang mulia sikit. Ada setakat pergi cari lembu sembelih, bagilah tugas yang mulia sikit. Lembu tu macam mana keadaan dia? Kata okey, tanya balik dekat Nabi Musa, lembu tu macam mana? Tu Nabi Musa pun doa balik kepada Allah, ya Allah macam mana keadaan lembu tu? Lepas tu Allah kata okeylah, lembu tu warna kuning. Lepas tu dia bagi tahu pula, lembu warna kuning. Pergi cari pula lembu kuning. Lepas tu balik semula tanya, takkan setakat cari lembu warna kuning je, mesti ada sifat lain kot. Pergi tanya pula. Padahal kalau sembelih daripada mula habis cerita dah. Lepas tu tanya lagi, lah barulah sembelih. Macam kalau kita hari ni setiap hari korban, susah kita nak pergi cari lembu.
Sifat-sifat dalam Islam ni lembu dia mudah. Cukup sifat dia tu dah. Boleh cari mana-mana lembu pun. Dekat dalam Malaysia ni tak tahu berapa puluh ribu. Itu pun kita masih import lagi lah dengan sedihnya. Tapi Bani Israel ni suka tanya, banyak tanya dengan para nabi dia ataupun nabi dia tu, iaitu Nabi Musa AS, dengan niat mempertikai. Kalau ditanya tu nak mendalami tak apa. Ni dia tanya dengan niat nak mempertikai. Dia kata takkan dah Allah suruh macam ni. Takkan, dia duduk takkan. Macam mana pula kan? Dah Nabi suruh. Dia duduk takkan macam tu. Bila Nabi dia cakap sembelih lembu, takkan Allah suruh sembelih lembu. Para sahabat ada juga tanya kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita. Tapi para sahabat tanya dengan niat nak tahu, nak mendalam lagi. Contohnya kalau ada satu kisah ni, Nabi hantar salah seorang sahabat ni pergi berjihad. Nabi kata pergilah dan perangi mereka, jangan tinggal mereka seorang pun. Lepas tu dia pun baru nak pergi, dia kata kejap Nabi, kalau dia bertaubat macam mana? Dia tanya balik, kalau dia bertaubat macam mana? Dia kata dah bertaubat tak payahlah. Jadi tanya tu untuk dapatkan kepastian, bukan nak berpetikai kata takkan perang kot, Islam bukan agama pedang ni. Petikaikan pula. Jadi Nabi Musa ni Allah ulang-ulang cerita dalam setiap juzuk. Juzuk 1 ada cerita dia, juzuk 2 ada cerita Nabi Musa, sampai ke juzuk 30 tu ada cerita Nabi Musa AS. Dalam setiap hari, antara perbuatan yang patut kita lakukan, antara amalan yang patut kita lakukan setiap hari adalah solat witir. Solat witir ni sepatutnya kita laksanakan setiap hari. Tapi kita, masyarakat kita ni dah biasa solat witir ni waktu bila? Bulan puasa je lah. Bulan puasa dah dekat ni. Lepas kena buat ulang kaji balik macam mana tu witir tu, apa dia semua. Janganlah orang lupa kan. Tapi kita sepatutnya melaksanakan amalan solat witir ni setiap hari. Solat witir yang Nabi SAW ajar setiap hari, solat witir ni dia mudah. Witir ni maksud dia bilangan yang ganjil. 1 rakaat ganjil, 3 rakaat ganjil, 5, 7, semua tu nombor-nombor yang ganjil. Jadi dalam hadis sesungguhnya Allah itu nombornya ganjil dan dia suka nombor yang ganjil. Sebab tu kita banyak amalan kita astagfirullah 3 kali, 33 kali, 7 kali, semua nombor-nombor tu nombor ganjil. Jadi Allah suka nombor-nombor yang ganjil ni. Solat witir ni sebagai nak melengkapkan bilangan nombor ganjil dalam kehidupan seharian kita. Kita setiap hari kita solat sunat. Kalau tengok bilangan solat sunat kita, sebelum subuh contoh kita solat 2 rakaat. Sebelum zuhur kita solat 4 rakaat. Lepas tu 2 pula. Jadi semua ni nombor genap. Kalau kita tambah semua nombor genap. Kalau solat fardu dah ada dah satu solat fardu yang nombor dia ganjil, iaitu solat maghrib. Solat maghrib kita solat 3 rakaat. Tapi solat sunat semuanya nombor genap. Jadi macam mana kita nak ganjilkan balik nombor tu? Jadi Nabi SAW ajar setiap hari kita mesti solat witir. Ni antara solat yang Nabi tak tinggal walaupun tengah musafir. Nabi ni kalau dia musafir, dia banyak lah solat-solat tak payah buat. Ada musafir, solat yang 4 pun jadi 2 kan. Solat zuhur yang 4 rakaat dijadikan 2. Takkan nak buat tambah lagi solat sunat kan. Jadi Nabi SAW waktu dia musafir tak banyak solat sunat, tapi solat witir Nabi tak tinggal. Kita ni tak musafir, tak witir. Jadi mudah je sebenarnya solat witir ni. Selepas habis solat isyak dah boleh dah solat witir. Tak semestinya solat witir tu kena akhir malam sebelum masuk subuh, tak semestinya. Tapi dia boleh start daripada lepas isyak tu, sepanjang malam tu boleh solat witir. Dan solat witir ni sekali je lah, satu malam. Kalau kita takut tak terjaga subuh esok, lepas isyak tu nak solat witir siap-siap, esok tu tengok-tengok terjaga sebelum subuh, tak payah dah solat witir, sekali sudah. Sebab kalau tambah lagi, tambah ganjil dia jadi genap balik. Kita nak cukupkan bilangan tu ganjil saja. Poin dia apa tadi? Balik semula kepada cerita Nabi Musa. Solat witir Nabi ajar baca setiap, dalam kita solat setiap hari ni, dalam rakaat pertama apa yang kita akan baca? Apa kita baca rakaat pertama solat witir? Sabbihis. Kita baca surah Al-A'la, Sabbihis ma rabbikal a'la. Last sekali penutup ayat dalam surah Al-A'la ni apa dia? Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada sebut tentang Nabi Musa, walaupun sebut nama je, tapi nak ceritakan bahawa Nabi Musa ni Allah ulang cerita dia dalam setiap juzuk, termasuklah juzuk 30 yang kita duk baca hari-hari. Allah cerita Nabi Musa ni waktu dia berdepan dengan kaum dia, berdepan dengan Bani Israel. Masa tu dia orang kena kejar dengan Firaun.
Di belakang Firaun, depan tu Allah cerita depan tu ada lautan yang luas, tak tahu nak pergi mana dah. Apa yang kaum dia cakap kepada Nabi Musa? Padahal dari tadi dah tunjuk dah banyak. Allah tunjukkan kepada Bani Israel ni macam-macam mukjizat. Nabi Musa dengan tongkat dia berdepan dengan Firaun, baling tongkat tu, tengok-tengok tongkat tu jadi ular. Allah kata tongkat Nabi Musa betul-betul jadi ular. Kalau tongkat ahli sihir Firaun, dia hanya dihalusinasikan. Kita nampak aje macam ular. Tapi tongkat Nabi Musa betul-betul jadi ular. Bani Israel nampak semua ni. Tapi bila dia sampai, lepas tu macam-macam lagi mukjizat. Bila dia sampai ke depan laut tu, apa dia kata kepada Nabi Musa? Inna lamudrakun. Habislah kita, kena tangkaplah kita lepas ni. Macam tu punya tak yakin. Ya Allah tunjuk kekuasaan dia macam-macam kepada Nabi Musa. Sampai dekat depan laut tu dia kata, habislah kita, belakang dah nampak Firaun, depan ni laut. Habislah kita kena tangkap. Apa jawapan Nabi Musa AS? Ini nak menunjukkan iman para anbiya, iman para rasul tak sama dengan iman orang lain. Nabi Musa kata apa? Qala kalla. Sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya dengan aku ada Tuhanku yang akan menunjukkan mana jalan. Jadi Nabi Musa ni beza dia punya iman dia dengan iman pengikut dia yang Bani Israel ni. Sama juga seperti Nabi Muhammad, Nabi kita alaihissalam. Sewaktu di dalam gua, waktu dia tengah lari tu, lari masa nak berhijrah, Nabi dengan Abu Bakar, dua orang. Nabi dengan Abu Bakar dua orang ni pergi lari masuk ke dalam gua. Gua apa? Bukan gua Hira. Bukan gua Hira tu waktu dapat wahyu. Gua apa? Gua Sur. Dalam gua Sur tu Nabi bersembunyi dalam gua Sur. Datang orang-orang Quraisy ni datang cari Nabi ni sampai ke pintu gua. Sebab gua tu kecil je, dia macam lubang dalam bukit. Dia bukan gua besar macam gua Kelam kat Perlis tu. Gua macam tu dalam bahasa Arab sebut kahf. Kita baca surah Al-Kahfi kan. Kahf. Orang putih sebut cave. Lebih kurang kan. Tak tahulah siapa curi siapa. Gua yang besar nama kahf. Gua yang kecil macam gua Hira, gua Sur ni dalam bahasa Arab tak sebut kahf. Dalam bahasa Arab sebut ghar. Gha alif ra. Ghar. Jadi dalam gua Sur ni Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu tengah duduk dua orang je. Nampak dah orang Quraisy sampai ke pintu gua. Dah sampai pintu gua. Dah berdiri kat atas pintu gua tu. Lepas tu Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, kalau dia tengok kaki dia, dia akan nampak kita dalam lubang ni. Kalau dia tengok kaki, sebab dia duduk dalam bukit. Kalau katakan bukit tu ada lubang macam ni kan. Ni bukit macam tu kan. Betul kan? Ni ada lubang sikit. Jadi Nabi Muhammad dengan Abu Bakar duduk dalam lubang macam tu. Dari luar tak nampak macam ada lubang, nampak macam ada batu besar je atas tu. Jadi bila orang Quraisy ni naik, dah berdiri kat sini dah. Dah berdiri kat sini. Jadi Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalau dia tengok kaki dia, dia akan nampak kita sekali dekat dalam gua ni. Jadi Rasulullah kata apa kepada Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Nabi kata kat sini Allah bersama dengan kita. Kita kat sini siapa kita? Nabi dengan Abu Bakar. Jadi kita nampak kat sini Nabi punya keyakinan, Nabi boleh bagi tahu kepada Abu Bakar bahawa kita sebenarnya bukan berdua saja, tapi kita bersama dengan Allah. Lepas tu Abu Bakar pun lepas dah Nabi sendiri memberi jaminan bahawa dia bersama dengan Allah. Sebab tu sampai ke hari ini, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi SAW, mesti dia akan beriman juga bahawa Abu Bakar ni Allah bersama dengan dia. Kalau tak, kenapa Allah sebut dalam Quran cerita ni? Jadi siapa yang kata Abu Bakar buat keputusan silap pun? Macam mana Abu Bakar buat keputusan silap? Allah bersama dengan Abu Bakar, diceritakan dalam Al-Quran. Jadi itu yang pertama, martabat para anbiya, martabat para rasul. Selepas para anbiya, siapa yang paling tinggi selepas para anbiya? Selepas para anbiya, selepas para rasul, siapa paling tinggi? Ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang yang paling hebat, orang yang paling mulia, mukmin selepas para anbiya ialah mereka yang hidup dengan Nabi dalam keadaan beriman. Siapa mereka tu? Sahabat. Para sahabat. Sebab apa? Macam mana ulama boleh berijma' macam ni? Datang dari mana ni? Buat kepala otak sendiri ke? Tak. Mestilah ada dalil. Jadi Nabi SAW sebut, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umat aku adalah kurun aku. Sebaik-baik umat aku adalah
kurun aku. Jadi kurun Nabi ni maksud dia luas. Bila Nabi sebut kurun ni maksud dia luas. Dia tak termasuklah orang yang nampak Nabi tapi tak duduk sekali dengan Nabi. Macam mana dia pula kan? Dia kata dia nampak Nabi tapi dia tak sezaman dengan Nabi. Kita tak panggil satu zaman dengan Nabi. Sebab Nabi kata orang yang paling baik adalah orang yang qarni, satu kurun dengan aku, sezaman dengan aku. Nabi kata macam tu. Lepas tu barulah thummal ladzina yalunahum. Lepas tu zaman yang seterusnya, thummal ladzina yalunahum, dan zaman yang seterusnya. Kurun kalau ikut bahasa, dari segi bahasa kurun ni 100 tahun. Cuma 100 tahun tu start daripada bila? Wallahu a'lam. Yang penting yang pasti sahabat dah berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu zaman Nabi. Jadi sahabat confirm dah masuk. Sebab 100 tu duduk kat mana? Yang penting sahabat duduk kat tengah-tengah. Dan memang ada dah dekat dalam zaman tu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi dalam satu hadis yang panjang, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli, tidak ada seorang nabi yang Allah SWT utuskan sebelum aku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun, kecuali Allah akan utuskan juga bersama dengan nabi tu hawariyun. Hawariyun ni apa? Pengikut rapat. Wa ashabun, dan juga sahabat-sahabat. Hawariyun pengikut, ashab sahabat-sahabat. Allah akan utuskan juga bersama dengan nabi pengikut dan sahabat. Ya'khuduna bi sunnatih, dia akan mengambil sunnah nabi tu. Wa yaqtaduna bi amrih, dia akan mengambil contoh daripada urusan-urusannya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, kemudian ada juga golongan, ada pula lepas tu golongan-golongan, yaquluna ma la yaf'alun, mereka bercakap apa yang mereka tak buat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dia buat apa yang tidak disuruh. Tu masalah kita hari ni. Bercakap apa yang kita tak buat. Kita cakap nak buat ni, tak buat pun. Kita cakap agama Islam ni agama terbaik. Tengok sekarang macam mana agama Islam. Takkan baik tu dalam buku, mana kesan dia? Tak ada kesan langsung. Kalau kata agama Islam tu agama yang baik, mesti ada kesan. Tak nampak kesan. Bergaduh, mak rempit, siapa nombor satu? Orang Islam. Dadah, siapa nombor satu? Pergi pusat serenti, ada jumpa, oi, banyaknya lah bukan orang Islam ni. Tak, banyak orang Islam kat situ. Jadi macam mana kata agama Islam agama terbaik? Nabi kata kemudian selepas pada zaman Hawariyun, selepas pada zaman sahabat, akan datang golongan yang yaquluna ma la yaf'alun, bercakap apa yang mereka tak buat. Baca Quran bukan main sedap. Pertandingan pula Quran. Pertandingan baca Quran sedap. Baca Quran bukan main sedap. Tapi dalam Quran tu tak sama dengan apa yang dalam hidup dia. Macam mana? Wa yaf'aluna ma la yu'marun, tambah lagi buat pula apa yang tak disuruh. Tak disuruh buat. Buat apa penat-penat? Tak suruh. Dia macam ayah tu suruh anak dia pergi kedai, nak tolong pergi kedai sekejap, beli air dahaga. Pergi kedai sampai 2-3 jam. Buat apa benda kedai sebelah rumah ni? Dia kata, lepas tu dia balik, dia kata kat ayah, ayah, ni air, ni ada nasi lemak sekali. Siapa suruh beli nasi lemak ni? Ni untuk kebaikan ayah agak ni. Nasi lemak ni saya masak pula. Allah. Masak pula, pergi perah santan, masak nasi, buat sambal, goreng ikan bilis. Tuan kata, apa ni tak suruh? Ayah dahaga air je. Ayah ni tak bersyukur betul. Saya buat untuk kebaikan ayah. Nabi kata apa? Yaf'aluna ma la yu'marun, buat benda yang tidak disuruh. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, siapa yang berjihad dengan sunnah Nabi ini dengan tangannya, maka dia adalah orang mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, siapa yang berjihad juga bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ini dengan lidah dia, dia juga adalah mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, siapa yang bersungguh-sungguh dengan dia punya jantung hati dia juga, dia adalah mukmin. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal, selepas tu tak ada iman. Maksud dia kalau dalam hati dia pun dia tak rasa bersungguh, maka tak ada iman langsung dalam hati dia. Sebab tu dalam hadis tu bahaya. Kalau kita baca hadis sebenarnya bahaya. Sebab kita dah tahu. Bila Nabi kata man ra'a minkum munkaran, siapa-siapa dalam kalangan kamu ni nampak satu benda yang mungkar. Mungkar ni bukan maksud dosa besar. Mungkar ni apa sahaja yang bukan Allah dan Rasulnya suruh, ataupun benda yang Allah dan Rasulnya larang dibuat, itu mungkar nama dia.
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaklah dia ubah dengan tangan dia. Ubah nama kita, ubah. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tak boleh ubah dengan tangan, dia ubah dengan lidah dia. Wa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tak mampu juga, ubah dengan hati dia. Ubah dengan hati dia. Maksudnya dalam hati dia tu mesti ada perasaan tak suka bila nampak benda macam ni, tak suka. Hari ni kita nampak kemungkaran, kita rasa dah biasa dah. Tak tutup aurat, kita rasa dah biasa, standard lah. Oh, dah mak. Setakat tak pakai tudung, apa masalah? Standard lah. Kita dah rasa standard benda tu. Macam mana boleh standard benda ni mungkar? Benda ni bukan Allah suruh. Jadi Nabi kata patut yang paling sikit pun ada benci dalam hati. Sebab tu Nabi kata last sekali dalam hadis tu, tidak ada lagi iman selepas itu. Selepas hati tak ada dah iman. Okey. Jadi Allah sebut lagi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, kita selalu baca juga, Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sesungguhnya Rasul beriman dengan apa yang Allah turunkan, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billah, semua sekali beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan juga malaikat dia, kitabnya, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak pernah membeza-bezakan. Allah kata kami tidak membeza-bezakan di antara rasul-rasul kami. Wa qalu sami'na wa ata'na. Semua sekali, nabi ke, rasul ke, sahabat-sahabat ke, orang mukmin, dia akan sebut apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Ghufranaka rabbana. Walaupun kami dah dengar dah dan kami dah patuh dah, kami tetap minta ampun juga. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan kami yakin kepada Allah kami akan kembali. Lagi Allah sebut lagi tentang kelebihan para sahabat ni. Para sahabat ni jangan main-main lah. Kita kadang-kadang ni sebut nama sahabat ni macam kita sebut nama kawan-kawan kita pula. Tak sama, sahabat ni lain. Sahabat ni duduk dengan Nabi, dapat tarbiyah Nabi direct, dapat tarbiyah secara langsung daripada tangan Nabi SAW. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Sesungguhnya Allah telah redha. Bukan Allah kata Allah akan redha, bukannya ayat ni dalam bentuk doa, tapi ayat ni Allah sebut telah. Maksud dia confirm. Allah telah redha. Redha Allah ni macam mana? Redha Allah ni maksud dia benda yang dibuat tu betul. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah meredai orang-orang mukmin. Orang mukmin yang mana? Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika mana orang mukmin tu berbai'ah dengan Nabi, berjanji setia dengan Nabi di bawah pokok. Yang mana satu yang orang mukmin mana yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok? Kita kan? Dia tak pernah pergi mana, pokok mana pun tak tahu. Sahabat. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada dalam jantung-jantung hati mereka. Fa'anzalas sakinata 'alaihim, dan Allah menurunkan ketenangan ke atas mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah memberi ganjaran dengan kemenangan yang dekat. Jadi sahabat ni, dia punya ganjaran dia ataupun dia punya kedudukan dia ni ditentukan oleh Allah SWT. Sebab itulah ijma' ahli sunnah wal jamaah mengatakan sahabat ni adalah manusia yang paling mulia selepas para anbiya dan para rasul. Dalam satu hadis, hadis ni Nabi SAW sebut, la tasubbu ashabi, janganlah kamu mencerca sahabatku. Mungkin ada sahabat buat salah tu dari segi priority dia tak betul. Patutnya buat ni dulu, dia buat ni dulu. Patutnya buat nombor 1, dia buat nombor 2 dulu. Priority dia tak betul. Dua-dua benda tu adalah benda betul, tapi dia punya susunan je tak betul. Ada sahabat-sahabat macam tu. Tapi itu bukanlah tiket untuk kita mencerca je, tiket untuk kita kata dia, tiket untuk kita rendah-rendahkan dia. Jadi Nabi sebut, la tasubbu ashabi, janganlah kamu mencerca sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, demi yang nyawaku berada di tangannya, lau anna ahadakum, kalaulah salah seorang daripada kamu, anfaqa mithlah Uhudin zahaban, dia mensedekahkan seperti gunung Uhud. Gunung Uhud, tahu gunung Uhud? Dia sedekah seperti gunung Uhud. Perang Uhud, waktu perang Uhud ni dia orang perang dekat depan gunung Uhud, bukan perang atas gunung. Perang atas gunung macam mana? Perang kat bawah. Belakang tu ada gunung, dekat bawah tu tanah lapang tu, dia perang kat situ. Masa perang Uhud ni, masa perang Uhud,
Orang Islam kan ada yang naik ke atas, yang jadi tukang panah, dia duduk atas bukit. Bukit tu bukan Gunung Uhud lah. Gunung Uhud ni tinggi. Tak naik atas gunung tu lama, nak ambil masa 2-3 hari ataupun sehari untuk nak naik atas. Macam mana nak perang kan? Panah tak sempat sampai bawah, dah jatuh tanah. Jauh. Dia naik atas bukit tepi tu, ada bukit kecil, nama bukit tu Bukit Pemanah. Jabal Rumah. Bukan rumah tu maksud dia rumah kita ni Rumah ni maksud dia pemanah. Jadi bukit rumah ni yang sahabat-sahabat duduk atas tu kecil je. Tu logik lah naik atas. Gunung Uhud ni besar. Dia bukan satu gunung je. Dia macam satu banjaran. Macam kita kat Malaysia ni, banjaran Titiwangsa. Banjaran Titiwangsa, bukan Taman Tasik Titiwangsa ni. Banjaran Titiwangsa. Banjaran Titiwangsa ni bukan satu gunung. Dia memanjang-manjang kan gunung dia. Sama, Gunung Uhud macam tu. Dia panjang. Nabi SAW sebut, kalaulah salah seorang daripada kamu bersedekah seperti Gunung Uhud tu, semua sekali tu emas. Mithla Uhudin zahaban. Emas tu, semua Gunung Uhud tu emas semua sekali. Emas banyak ni je dah berapa ribu lah. Emas banyak ni dah berapa ribu lah. Jadi kalau satu gunung tu tak tahu berapa juta dah, tak tahu banyak sangat. Ma adraka mudda ahadihim, dia tidak akan sampai satu mud pun. Mud ni macam ni. Mud ni macam ni, 2 tangan macam ni. Wala nasifah, bahkan sebelah tangan pun tak sampai. Sedekah sahabat banyak ni je, kita tak sampai. Kalau kita sedekah dalam satu banjaran Gunung Uhud tu pun, kita tak akan sampai pahala yang sama. Sebab apa? Sebab kalau kita sedar ke kita tak sedar ke, selama ni kita beriman, kita dekat Malaysia ke, kita dekat mana-mana ke, kita beriman ni atas usaha siapa? Usaha para sahabat. Kalau sahabat-sahabat dia semua tak mengikut arahan Rasulullah, tak sampailah Islam kat kita. Siapa nak sampaikan Islam selepas Rasulullah SAW meninggal dunia? Masa Rasulullah meninggal ada ke macam Islam tu dah sampai ke tanah Melayu? Belum lagi. Tak sampai lagi. Belum sampai lagi. Selepas zaman Rasulullah tu barulah sahabat-sahabat kembangkan Islam, sampailah ke tanah Melayu kita ni. Siapa yang menyampaikan dakwah kepada orang tu, kalau orang tu masuk Islam, pahala dia akan dapat dekat orang yang dakwahkan tu. Sebab tu kita jangan rasa rugi. Kita bagi tahu satu benda je dekat anak kita, kata lepas solat sebut astagfirullah 3 kali. Astagfirullah. Setiap kali dia sebut, setiap kali itulah kita akan dapat pahala. Macam tu konsep dia. Lebih hebat daripada MLM. Ini kan MLM ni ustaz-ustaz lebih hebat daripada MLM je. Sebab apa? Tak berkurang. Semua orang akan dapat pahala dan tak berkurang. Orang yang ajar punya pahala tak berkurang, orang yang buat pun tak berkurang pahala dia. Semua Allah akan bagi sama rata. Bagi azan sekejap Okey, selepas martabat para sahabat, martabat siapa lagi? Dalam manusia ni dia tinggi daripada manusia yang lain yang beriman. Siapa lagi selepas para sahabat? Selepas para sahabat, tabi'in. Lepas para sahabat, tabi'in. Dalil dia sama macam tadi. Dah habis tabi'in siapa? Dah habis tabi'in semua dah habis dah zaman tu. Kalau zaman-zaman semua dah habis, siapa lagi? Martabat ulama. Martabat ulama yang amilin. Bukan sekat ulama saja, tapi mesti ulama yang amilin, ulama yang beramal. Tahu tapi tak buat. Buat apa? Dia tak bagi tahu macam tu. Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, siapa yang menjalani satu jalan, dia nakkan dengan dia jalan tu satu ilmu, satu je, ilman tu satu ilmu je, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan menjalankan dia dengan ilmu tu jalan ke syurga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihata ridan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Malaikat-malaikat akan mengembangkan sayap dia ke atas penuntut ilmu. Tak kira lah penuntut ilmu ni kat mana-mana pun, malaikat akan mengembangkan sayap dia. Kita sekarang ni kalau kita dalam keadaan menuntut ilmu, malaikat ada bersama kita mengembangkan sayap dia, mendapat keredaan daripada malaikat. Ridwan bima yasna. Malaikat meredai apa perbuatan kita ni. Kita duduk dalam rumah Allah pula, dapat lagi pahala macam-macam. Bila dah balik, malaikat ni lepas dia dah balik kepada Allah Ta'ala, bawa amalan-amalan ni, lepas tu dia kata kepada Allah, dia kata ada orang tu dia datang masjid, bukan dia nak dengar kuliah pun,
Tapi dia nak tunggu masuk waktu solat. Nak tunggu masuk solat isyak pula. Ada juga orang datang nak jumpa kawan. Ada orang tu macam dia lalu je, tengok, dah ada masjid kat sini, singgah sekejap sembahyang. Macam mana semua sekali ni? Macam mana semua sekali ni dapat tak pahala? Jawapan dia apa? Mereka lah kaum-kaum yang tidak akan rugi siapa pun yang duduk bersama dengan mereka. Maksud dia siapa sahaja yang duduk dalam ni semua akan dapat pahala yang sama. Jadi sambungan dia, dan yang di langit dan yang di bumi akan meminta ampun daripada Allah untuk mereka. Untuk siapa mereka tadi? Yang menuntut ilmu. Hatta al-hitanu fil ma', sampaikan ikan-ikan di dalam air. Wa fadlul alimi 'ala al-'abid, kelebihan orang yang berilmu ke atas orang yang abid. Abid ni apa? Orang yang banyak beribadat tapi tanpa ilmu. Sebab kalau dia alim juga sama lah. Orang yang alim ni lebih hebat ataupun lebih mulia daripada orang yang abid ni. Kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti mana kita tengok malam-malam ni kita nampak bulan bandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Nampak beza dia. Innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah waris nabi. Ulama ni tidak semestinya ilmu-ilmu macam Al-Quran, As-Sunnah ni saja. Ulama ni adalah semua ilmu Allah. Semua ilmu yang ada dekat atas muka bumi ni semuanya ilmu Allah. Kalau ilmu itu membawa manfaat, maka dia adalah ulama. Bahkan istilah ulama ni masih digunakan di dalam bahasa Arab. Orang Arab kalau dia jumpa mana-mana bidang, dia ni belajar bidang tu, dia panggil ulama orang tu. Dia tak macam kita Melayu, dia sebut ulama je bidang pengajian Islam lah. Tak ada beza. Jadi ulama ni adalah pewaris Nabi. Innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Nabi ini tidak mewariskan dinar dan dirham, tak mewariskan duit. Nabi tak mewariskan duit. Jadi bohonglah siapa yang kata dia ni dizalimi. Pada zaman Nabi dulu patutnya Nabi ada tanah lah, Nabi ada ni. Lepas tu harta-harta Nabi ni tak dibahagi-bahagikan kepada keturunan Nabi. Bohong. Sebab Nabi kata apa? Innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Nabi ini tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warrathul ilm, tetapi Nabi ini mewariskan ilmu. Faman akhadhaha, ataupun faman akhadha bihi, siapa yang mengambilnya, akhadha bihadhin wafir, sebenarnya dia telah mengambil satu bahagian yang sangat banyak. Jadi jangan main-main lah. Belajar ni ataupun menuntut ilmu ni adalah satu kedudukan yang tinggi di mata Allah dan juga di mata malaikat. Sampai Allah sebut sendiri dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan juga orang yang diberikan ilmu beberapa darjat. Bukan satu darjat, bukan dua darjat, beberapa darjat, banyak darjat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi wallahu alam. Cukuplah aku sampai di sini. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهابا لهمومنا وغمومنا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. والسلام على محمد وعلى آله.